Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Semalam baru saja berlangsung perayaan Christmas. Jadi rasa-rasanya saya tidak terlambat untuk mengucapkan selamat hari Christmas kepada mereka yang merayakannya. Tiba-tiba pula Papa Beda ucapkan selamat hari Christmas di kan. Bukan tak boleh ke? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ikutkan memang apa yang saya sebutkan pada awal video tadi merupakan satu kontroversi. Tiba-tiba pula saya mengucapkan selamat Christmas kepada para penganut agama Kristian. Tetapi jom kita selusuri apa sebenarnya hukum untuk mengucapkan selamat hari Christmas ini. Kalau ikutkan isyad fatwa daripada Mufti Wilayah Persekutuan, memang kalau ikutkan hukum daripada 4 mazhab adalah haram hukumnya bagi orang-orang Islam untuk mengucapkan selamat bagi perayaan lain kerana mengambil kaul sesiapa sahaja yang mengikuti satu perayaan tersebut atau satu kaum tersebut, maka mereka menjadi sebahagian daripada kaum itu. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan sebagainya dan beberapa orang kata muktamar dan beberapa bincangan muzakarah oleh para ulama kontemporari secara asasnya, mereka telah memutuskan bahawa adalah sesuatu perkara yang harus untuk seseorang Muslim itu mengucapkan selamat pada perayaan lain berdasarkan kepada keperluan. Kalau tak ada keperluan, benda itu jadi makruh. Jadi contoh macam saya tadi, saya mengucapkan selamat Christmas kepada para penonton saya yang beragama Kristian. Benda itu menjadi satu perkara yang harus bagi saya sebab saya tahu penonton saya ini bukan sekadar orang Islam saja. Tetapi kalau kita tak ada benda-benda sengaja buat WhatsApp, oh selamat hari Christmas, benda itu akan jadi makruh. Dia tidaklah berdosa, cuma makruh. Allah tak suka, itu sahaja. Tetapi bukan itu yang saya nak bincangkan tuan-tuan dan puan sekalian. Sebenarnya apa yang ingin saya bincangkan dalam video saya ini ialah berkenaan dengan tularnya satu video sekumpulan masyarakat termasuklah orang-orang Islam yang memakai tudung kepala menyanyikan lagu Christmas Carol. Dan ada pihak yang telah menulis konon-kononnya inilah bukti toleransi pelbagai kaum dekat Sabah sebagai contohnya kan, which is sangat-sangat luar biasa, saling merayakan perayaan antara satu sama lain, tidak ada diskriminasi dan sebagainya. Inilah toleransi yang sebenar. Soalannya, betul ke macam tu tuan-tuan sekalian? Sebenarnya memang hukum untuk kita mengucapkan perayaan, mengucapkan selamat perayaan ataupun untuk kita orang kata balik ke rumah mak bapak, let's say kalau mak bapak kita Kristian sebagai contohnya kan, balik rumah mereka untuk perayaan Christmas, benda itu harus dan boleh jadi makruh. Dia tidaklah haram. Tetapi untuk kita melibatkan diri dalam mana-mana ritual perayaan agama lain, benda itu sebenarnya adalah tidak boleh, berdosa. Benda ini tak ada khilaf. Ulama dulu sampai sekarang memang kata benda tu tak boleh sama sekali. Termasuklah untuk menyanyikan Christmas Carol tersebut. Kalau kita nak ceritakan, oh kenapa tak boleh pula, macam tak ada toleransi sebagainya. Baik, kita ambil contoh mudah lah sebagai contoh ya. Katakanlah kita nak ajak rakan kita yang beragama Kristian ikut kita pergi solat Aidilfitri sebagai contohnya. Dia nak tak ikut? Dia nak tak buat? Of course dia tak nak. Dia kata, weh tak boleh macam ni, nanti kan apa-apa nanti. Tak boleh, aku ni bukan orang Islam. Contoh. Betul tak? Ataupun contoh yang lebih ekstrim, kita ajak rakan-rakan kita yang beragama Hindu untuk turut sama menyertai pesta sembelih lembu, korban masa Aidil-Adha. Diorang nak ikut tak? Lagilah diorang marah. Weh kau ni gila ke apa kan? Kau macam tak hormat agama aku. Nampak tak dekat situ? Ini sekadar contoh jangan marah tau. Sekadar contoh saja. Jadi anda nampak kan, benda-benda yang ritual agama kita pun secara asasnya kita tak boleh ajak orang agama lain. Apatah lagi kita pun tidak boleh melibatkan diri dengan ritual agama lain, betul tak? Benda sama sahaja. Tetapi tuan-tuan sekalian, kita tahu pasti akan timbul persoalan terutamanya daripada para Malays zaman-zaman sekarang ini. Oh, tak ada toleransi lah macam tu. Mana pergi toleransi? Toleransi ini tuan-tuan dan puan sekalian bermaksud kita ini bertolak ansur. Tolak ansur. Nampak tak perkataan tolak ansur? Bermaksud kita tolak dahulu, barulah kita ansur-ansur faham kenapa kita tolak. Toleransi dekat sini bukanlah bermaksud kita kena sertai semua perayaan, kita kena sertai semua situasi walaupun benda itu haram bagi kita. Tak boleh macam tu. Toleransi ini maksudnya apa? Maksudnya kita faham orang lain, agama lain, kaum lain, kenapa mereka ini, kaum lain, agama lain ini tidak boleh merayakan sesuatu bersama-sama dengan kita. Kita faham mengapakah mereka ini dilarang untuk buat macam ini, dan orang lain juga faham kenapa kita dilarang untuk buat benda yang mereka buat. Itu maksud toleransi. Toleransi bukan maksudnya kita sebat semua sekali, buat semua sekali bersama-sama atas sebuah perkara termasuklah benda yang haram. Toleransi bermaksud
kita saling faham memahami. Orang Kristian faham kenapakah orang Muslim tidak boleh menyanyikan Christmas Carol. Orang Muslim faham kenapa orang-orang Hindu tidak boleh menyertai mereka untuk pesta sembelihan Aidil-Adha. Benda-benda macam itu, kita saling faham memahami. Itu maksud toleransi. Tak adalah nanti ada orang kata, apalah orang Islam ni kan gedebel sangat, kononnya belagak sangat, tak nak toleransi, tak nak menyertai benda-benda berkaitan kaum lain. Itulah namanya bukan toleransi. Dia tak nak tolerate dengan apa yang kita boleh buat, dengan apa yang kita tak boleh buat. Faham tak benda tu? Video ini sebenarnya saya tak nak sentuh pasal 3R. Video ini bukan pasal 3R. Video ini lebih untuk memberikan penerangan serta membetulkan kefahaman tentang maksud toleransi yang sebenarnya. Toleransi macam saya katakan tadi, bukan maksud kita sebat buat semua sekali walaupun benda itu haram, tetapi toleransi maksudnya kita faham, saling memahami antara satu sama lain apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat. Bila kita faham perkara itu, aman dunia ni insya-Allah. Tak adalah tiba-tiba nanti ada orang kata orang Muslim ini sebagai contohnya ego dan juga tak nak bersama-sama. Tak ada nanti kita kata, oh orang yang beragama Buddha ini ego tak nak bersama-sama. Nampak tak dekat situ? Tetapi apa-apa pun, kita sebenarnya dah hidup aman bahagia dekat Malaysia ini sekian lama. Bukan baru sekarang Malaysia ni wujud, dah lama dah. Dan selama ini tak wujud benda-benda macam ni. Setiap orang faham memahami antara satu sama lain. Tetapi itulah, benda-benda macam ini, pergolakan antara kaum dengan agama bangsa ni semua tidak dapat tidak sebenarnya dicetuskan oleh para ahli politik itu sendiri atau mungkin para taksuber yang mungkinlah orang kata apa, cuba untuk menanamkan pelbagai perkara. Jangan kata orang yang kata tak boleh saja yang menyebabkan perpecahan ini berlaku. Orang yang nak sebat semua sekali ini pun sebenarnya mereka punca utama. Sebab bila mereka buat benda yang lari daripada agama Islam sebagai contohnya, sudah tentulah orang-orang yang mahir dengan agama Islam, para asatizah, para ulama akan respon. Dan seringkali respon para ulama dan asatizah ini dibakul sampahkan atau lebih teruk, dicerca, dipeli dan dikutuk semahu-mahunya, termasuklah oleh mereka yang mengaku Muslim. Dan kepada jenis-jenis manusia yang cukup suka cerca para ulama, cerca para asatizah ini, cerca para ustaz-ustazah ini, saya cakap terus terang, saya akan jumpa anda depan muka anda dan saya akan tanyakan soalan ini kepada anda. You don't play with ulama. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?